Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. Saya Fitri Yahya. Saya Faria On. Selamat pagi. Semoganya ceria semuanya. 23 November 2021. 7 hari lagi Ya. kita akan berakhir November dan masuk Disember. Jadi macam mana kehidupan anda? Kehidupan saya Alhamdulillah. Kehidupan awak? Okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, yang penting kita kalau bolehlah nak dapatkan emosi baru, udara baru, tahun baru yang betul-betul memulakan satu yang bermakna lah. Sebab kita dah kalau masuk tahun depan sudah 2 tahun diuji dengan gelora COVID-19. Semoga ada sesuatu yang luar biasa akan ditemui dan tidak ada lagi, walaupun kita akur tentang mutasi dan sebagainya, tetapi moga kepada kita lebih lengkap imunisasinya untuk membantras COVID-19. Baik. Hari ini MHI akan kongsikan banyak sebenarnya pengisian. Ini antaranya kita nak membawa anda mengimbau kembali zaman-zaman kita dulu tahun 90-an. Itu era antara yang... Akak lah. Akak dulu tak ada main game. Akak dulu kalau emosi terganggu, akak akan membaca ni. Itu dia. Terapi jiwa kami. Betul, dan juga sanggup kumpul duit lah ya. Walaupun 50 sen ringgit untuk lengkapkan pembelian majalah seperti ini. Gila-gila. Sebab saya pernah tanya budak awal 20-an, adik pernah dengar majalah ni? Ada yang tak tahu langsung ya. Sebab bukan zaman mereka. Tapi yang memang betul-betul zaman macam pakcik, betul-betul menjadikan ini sebagai hiburan, benda-benda yang viral waktu itu ya, walaupun hanya dengan majalah komik. Nanti kita akan bersama dengan siapa Fitri? Kita ada Boy PJ dan juga kita ada Roslim Jamil. Nak tahu juga bagaimana perkembangan mereka, kehidupan mereka dahulu sebagai kartunis. Itu antara kita bawakan nanti. Lepas tu kita nak kongsikan juga. Okey, kita juga nanti nak berbincang isu yang amat serius, terutama kita tengok masih ada kes yang mana anak kecil jatuh bangunan. Ini perkara yang amat mendukacitakan sebab kita kalau boleh nak lengkapkan dengan fasiliti yang terbaik dan juga dapat kita laksanakan pemantauan yang sebaik mungkin, tapi tetap juga ia berlaku. Apa faktornya? Dan kita juga tidak boleh sangkal benda ni, tidak boleh menafikan bahawa anak-anak kecil ni dia ada satu perasaan ingin tahu yang sangat tinggi. Dan kadang-kadang kita dah nasihat banyak kali, jangan main tepi, tinggi tu nanti jatuh dan sebagainya. Kita tak boleh sangkal bahawa mereka ni kadang-kadang dia tidak mematuhi, tidak mendengar apa yang dinasihati. Jadi bagaimana? Takkan kita nak salahkan ibu bapa je, takkan ibu bapa buat je nak memerhati. Ada kalanya mereka pun tak boleh nak memerhati anak-anak mereka. Ada anak-anak yang memang ada tantrum dia. Ataupun memang dah di luar dugaan lah, memang dah tutup semuanya tapi masih lagi ada kreativiti untuk memanjat sini, buka itu, buka ini. Jadi ibu bapa pun memang, yelah, tak mampu buat apa lagi. Jadi macam mana kita akan bersama pakar nanti untuk menguraikan, untuk membantu mengurangkan risiko perkara ini daripada berlaku. Dan tengah malam semalam kita dengar juga perkembangan yang menceritakan bahawa di kawasan Ampang khususnya mereka mengalami banjir kilat. Ini kalau tengok paras air yang naik sangat-sangat takut tengoknya. Ini di Kampung Lembah Jaya Utara, Bukit Belacan, Ampang. Sebab dikabarkan hujan lebat tidak berhenti selama 3 jam. Tengok tu memang laju ya, aliran air di situ. Dan kita bimbang kalau ada yang tersekat ke apa, dia akan melimpah naik ke darat atau ke kawasan daratan dan menyebabkan perkara yang lebih teruk akan berlaku di sana. Dan semalam dekat laman sosial pun Fitri, banyak yang tularkan video lah bagaimana mereka penduduk tempatan di sini mengalami ataupun berdepan dengan keadaan yang berisiko tinggi seperti ini. Jadi kita harapkan sekarang ni mereka mungkin sedang berusaha membersihkan rumah kan, kerja-kerja itu sedang dilakukan. Jadi kena cakna lah, tak boleh kalau yang tidur pun malam-malam ni bahaya juga. Sebelum ni kita kongsikan ada sukarelawan yang tak boleh tidur lelap dah. Pukul 4 pagi dah bangun, bersedia standby apa yang mungkin kemudian yang akan berlaku untuk membantu ataupun memberi maklumat kepada isi rumah jiran-jiran lain yang mungkin sedang tidur ke. Ketuk pintu untuk bergerak ya, misal kata ada berlaku kecemasan. Dah hujung-hujung tahun ni kan cuaca yang tak menentu ni disebabkan itu di Ampang kan banjir kilat. Nanti kita bawakan juga sedikit berkenaan tanah runtuh di Cameron Highland. Di mana seorang cedera apabila kereta yang dinaiki itu dihempap sebatang pokok. Ini yang kita akan kongsikan sekejap lagi di media sosial juga tular berkenaan ini. Ini pasal cuaca lah, kena ambil. Sekarang ni menjelang Tengkujuh ni memang kita harus hati-hati, terutama di Pantai Timur. Mungkin ramai dah biasa alami setiap tahun dan buat persiapan rapi untuk memastikan perkara yang terbaik lah. Tapi masa sama kita tetap memberi ingatan terutama untuk anak-anak ya, bila berlakunya banjir seperti ini, air melimpah dan ada yang main yang bergayut gunakan wire elektrik tu untuk bermain tapi mengundang risiko keselamatan. Dan kita juga sentiasa, sebab sebelum masuk November, kita sentiasa mengingatkan sebab sekarang ni kan
ibu bapa bila hujung minggu bawa anak-anak kan pergi air terjun dan sebagainya. Berlaku juga kepala air di Sungai Air Terjun Sungai Pinang di Hulu Selangor. Ini 11 terperangkap nasib baik mereka dapat menamatkan diri dan berada di atas pondok lah. Kalau tak mungkin akan mengancam nyawa mereka juga. Kepala air jangan main-main tau. Betul. Jadi mungkin saat sini bulan November, Disember ni tak sesuai kita nak bawa anak-anak kita pergi ke tempat yang begitulah kan. Betul. Ada pantai memang ditutup untuk lawatan umum. Kita kena cak nada hati-hati. Selain itu juga hari ini kita nak berkongsi macam mana dalam segmen DIY cara untuk tukar tombol pintu. Saya tak pandai. Pandai? Bolehlah kalau ikut manualnya bolehlah. Tapi nak dapat yang cantik tu susah sikit. Okey, sebelum tu nanti kita juga akhir nanti pun kita nak bersama dengan artis Ahmad Aziz untuk kongsikan lagu terbarunya. Okey, kita nak kembali berbicara tentang nostalgia. Ini dua kartunis yang mencipta nama besar dalam kartun dan juga boleh menjadikan penanda aras lah kepada kita zaman 90-an tu kan. Kalau tak ada buku ni, ini sampai bahan seluduk asrama ni. Itulah dia. Jangan main-main. Sebab kadang memang kita nampak macam hiburan ringan tapi ada juga mesejnya. Okay, kita nanti nak bersama dengan dua kartunis yang berjuang untuk terus memberikan ilmu melalui komik seperti ini. Bersama dengan Roslim Jamil dan juga Nur Azman Samsudin ataupun Boy PJ. Kartunis yang akan berkongsi warna-warna kehidupan dan juga hidup mereka sebagai individu yang betul-betul abadikan diri mereka untuk dunia kartun. Tapi kita berkenalan dulu. Kita saksikan paparan video ini. Majalah kartun gila-gila pernah menjadi fenomena suatu ketika dahulu kerana boleh dikatakan dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat dan jualannya pernah mencecah sehingga lebih 400,000 sebulan. Mula diterbitkan pada 1 April 1978, antara kartunis yang mencipta nama melalui penghasilan kartun mereka seperti Mishar, Jaafar Taib, Zainal Buang Husin, Rejab Had Fatah, Rashid Asmawi, Cabai dan Ujang. Manakala Roslin Jamil dan Boy PJ merupakan dua nama yang turut tidak asing lagi dalam penghasilan majalah ini. Roslin Jamil mula melukis kartun sejak di bangku sekolah, memulakan kerjayanya seawal usia 17 tahun bersama majalah Gila-Gila pada tahun 1988. Kartunis yang berasal dari Kuala Lumpur ini cukup terkenal dengan karakter Zack Kapchai yang menjadi identitinya sebagai pelukis kartun sehingga kini. Boy PJ atau nama sebenarnya Nur Azman Samsudin mula melukis sejak usianya 5 tahun. Seperti Roslim, dia juga memulakan kerjayanya di Gila-Gila pada tahun 1988. Boy PJ banyak menghasilkan kisah kartun mengenai nostalgia kehidupan zaman dahulu di negara ini, sama ada berkaitan seni budaya dan tradisi masyarakat Melayu melalui ruangan Malaysia Meriah. Jiwanya sebagai kartunis masih menebal dan kini masih aktif melukis karikatur ke seluruh negara termasuk Singapura. Baik, itu sikit sebanyak berkenaan dengan mereka. Tergelak ya? Tak, panorama. Antara segmen dalam ni lah ya. Kadang-kadang perkataan-perkataan yang mereka gunakan dalam tu pun mencuat hati juga kan. Kita tak terfikir, betul juga kan benda ni. Okey, kita nak bersama dengan Roslim Jamil dan juga Nur Azman ataupun Boy PJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita ada Roslim Jamil dan juga Nur Azman Samsudin atau Boy PJ. Okey. Tadi dah kita tunjukkan sikit lah kan. Kita generasi muda sekarang kita tunjukkan siapa kalian berdua, apakah yang telah kalian sumbangkan. Saya nak tanya dulu Roslim Jamil. Tadi kata bermulanya minat lukis kartun ni umur sebagai kartunis ni umur 16 kan. Lepas SPM terus kerja kat tempat syarikat Gila-Gila ni. Jadi bagaimana ketika itu belajar, katanya sanggup ulang-alik naik bas sampai sekolah, balik sekolah pergi ke pejabat. Ketika itu sebagai pelajar, apa yang terfikir bahawa adanya masa depan sebagai kartunis ini? Masa tu kita masa kita budak-budak, hiburan lain tak ada. Betul kita ke tengok majalah kartun Gila-Gila ni.
So benda ni yang kita jadi macam satu hari aku nak jadi kartunis lah kan. So duit poket sanggup habiskan untuk beli majalah tu dan pergi ke tempat penerbitan tu, naik bas, pergi ke Gila-Gila, Pantai Baru, naik bas daripada saya ikut sekolah di sekolah menengah Raja Ali Jalan Ipoh. Bas untuk tengok macam mana dia orang kerja. Tapi masa tu keluarga tahu tak? Tengok kita tahulah pernah kena campak buku tu pasal. Okey, tapi bila melihat zaman berubah kan, sambutan makin hebat kepada majalah seperti ini. Jadi keluarga mungkin berubah persepsi. Mungkin kawan-kawan pun rasa macam, wih, ni macam cantik lah, boleh berkejaya, boleh dapat macam peluang yang lumayan masa tu. Masa tu orang tak terfikir kan, kerjaya sebagai kartunis ni. Macam mana berubahnya persepsi ibu bapa ke keluarga ke kawan ke terhadap kerjaya sebagai kartunis masa tu? Diorang tak kisah pun. Tapi ada macam, kita kan sekarang mesti ada macam, zaman sekarang kan TikTok sebenarnya kan, ada dia punya kelompok-kelompok dia. Masa tu macam mana dengan kartunis? Mungkin ada perkumpulan ataupun persatuan ke ataupun kelompok-kelompok ke yang memang bertukar idea pandangan macam mana? Masa tu rasanya tak ada kot. Tak ada? Tak ada. Masa tu tak ada. Era saya macam kartunis ni tak ada persatuan masa tu. Baik. Tak macam sekarang. Hello. Okey. Kita audio macam putus-putus sikit, ada teknikal sikit. Okey, tak apa. Sementara tu kami tanya dulu Nur Azman Samsudin atau Boy PJ. Nama Boy PJ ni besar ni. Boy PJ betul. ni. Yang bestnya bukan saja berkebolehan ataupun mempunyai kelebihan melukis kartun, pada bidang penulisan juga, serta menulis menyanyi tau. Jangan main-main Fatri. Okey. Ingat tak bila ada grup tu? Nak dengar suara Boy PJ. Assalamualaikum. Boleh. Okey. Baik, memang mengangkat nama PJ tu ya ke peringkat yang tinggi lah saya kira. Sebab orang di luar tu mengetahui nama yang hebat ini. Macam mana boleh betul-betul konsisten? Ada orang mungkin hebat di awal tapi nak konsisten tu macam mana? Apa ramuan Boy PJ? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih MCI TV3. Okey, kita pasal nostalgia. Boleh Okey, kira pada ketika ini kalau ingatkan nostalgia tu, masa itu ketika saya berumur 5-6 tahun, saya masa tu saya mandi sungai, mancing lah kan, dengan arwah opah saya. Okey, dengar ke? Dengar. Dengar. Teruskan. Lepas itu dengan pengalaman masa kecil yang ada, so saya terus berkongsi pengalaman dengan pembaca iaitu peminat Gila-Gila sendiri, untuk mengamalkan lukisan hasil karya kartun saya di majalah Gila-Gila daripada masa kecil sehingga remaja dan sampailah sekarang. Boy PJ, Boy PJ juga pernah menjadi wartawan Saya pernah menjadi wartawan hiburan di Surat Khabar Berita Harian selama 5 tahun lebih. Okey. Jadi memiliki kemahiran kepengarangan ataupun editorial yang baiklah ya, senang. Jadi untuk mengasah idea sebab masih lagi berkarya kan. Macam mana nak pastikan idea tu sesuai dengan zaman itu? Untuk kita upgrade mungkin kemahiran ke atau apa saja untuk menambah perisa yang unggul pada sesuai dengan zaman berkenaan. Mungkin 80-an berbeza, 90-an berbeza. Ya, silakan. Ya, sebenarnya sejak zaman saya mula masuk di Gila-Gila pada tahun 1988. Masa tu kartunis Bujang telah memberikan idea untuk saya menimbulkan idea yang bertajuk Malaysia Meriah, iaitu menampilkan identiti budaya dan seni tradisi masyarakat Melayu, terutama di kampung. Masa yang sama pada masa itu, kartunis Raja Fahad, penghulu Gila-Gila, dia telah mengajak saya ke luar pada KL dan luar pada Perak untuk mencetuskan satu idea baru dan memberikan ruang yang luas lagi pendedahannya ke Sabah dan Sarawak. Jadi dari situ saya mula mendapatkan idea yang lebih baik lah. Jadi kita punya
pendarahan taklah bertumpu pada dalam negeri Perak, tapi kita terus memberi pendarahan kepada ruang yang lebih luas lagi untuk berkarya, iaitu di Sabah dan Sarawak misalnya. Okey, baik. Okey. Jadi Ros, nak juga pada Abang Roslim, sebab kita lihat kartunis ni dunia yang warna-warni, yang ceria, tapi di mana mungkin air mata seorang kartunis? Mungkin ada sisi yang tak ditonjolkan dalam karya itu? Ya. Macam mana air mata? Mungkin ada sisi sedih suka, lah ya. ada tak? Sisi sedih seorang kartunis ke mungkin macam mana? Melihat sambutan tak sehebat lagi dulu ke, ataupun macam mana yang dirasakan ketika ini? Ruang untuk terus cemerlangkan komik-komik seperti ini. Saya tak ada kot air mata kot. Oh, okey, bahagia selalu. Saya ada soalan. Okey. Bang, kan Zack Kapcai tu, itu dari mana datang idea Muhammad Jambul tu? Itu pun idea tu asal rasa Ujang lah juga ni, idea dia ni. So maknanya bukan ada sekeliling orang. Ada dia situation kita tengok budak kampung kita duduk kat KL, dan KL tu zaman saya KL ni, kalau saya dekat Segambut tu lebih kurang cakap kampung je, kita naik press motor sikit 15 minit dah sampai Coket lah. Tu budak-budak motor pun lebih kurang macam tu je. Zack pun lebih kurang budak duduk kampung, tapi sebenarnya dia kampung dia sebelah KL je. Masa tu rambut masa zaman tu macam tu lah. Banyak siri kan? Saya rasa ratusan ribu, melangkaui 1,000 siri. Okey, apa-apa terima kasih untuk Roslim dan juga Abang Boy PJ kerana berkongsi inspirasi. Semoga nanti adalah peluang ya, kita dapat membawa mereka ni, mungkin ada bengkel ke motivasi. Betul, untuk generasi baru kan. Mereka ni ada satu idea emas yang perlu kita buktikan dengan dokumentasi dan juga mungkin menyampaikan ilmu kepada generasi anak muda. Terima kasih banyak-banyak. Apapun bukan sebarang majalah hiburan, tetapi sebenarnya ada mesej yang berguna tu tentang kehidupan. Ya, untuk macam satira dalam bentuk kartun ni bukan senang ya. Ya, betul. Nak menceritakan hal yang besar, realiti dalam bentuk kartun memang bukan senang. Baik. Tahniah dan juga selamat berjuang berjaya untuk Roslim dan juga Nur Azman ataupun Boy PJ. Terima kasih. Okay. Sama. Itu antara dua, sebenarnya kita ramai lagi kan, ramai kartunis di Malaysia. Tapi apa pun, kita nak berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bicarakan berkenaan dengan isu keselamatan kanak-kanak di bangunan tinggi. Ini tentang awak lah. 3 darah penyitaan. 2 lagi mana? 1. Okey, sebelah sini berbincang. Ya. Kita masih nak berbincang isu keselamatan kanak-kanak, yang mana hari ini kita nak bincang secara mendalam berkaitan dengan isu yang tular ya. Kanak jatuh pada tingkat yang tinggi, tingkat 15, 16 ya. Pasti memberikan impak yang luar biasa dan juga mungkin kepada ibu yang bapa yang masih tinggal dan juga mungkin impak kepada sekeliling juga. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut berkenaan dengan isu ini, apa kata kita saksikan terlebih dahulu laporan yang telah disediakan berkenaan dengan keselamatan kanak-kanak di bangunan tinggi. Berbahaya dan mampu meragut nyawa. Tindakan seorang kanak-kanak perempuan bermain di luar balkoni sebuah pangsapuri mengundang kerisauan dalam kalangan masyarakat. Apatah lagi beberapa hari lalu, hanya dalam tempoh kurang daripada 24 jam, 2 insiden kanak-kanak maut akibat terjatuh dari bangunan tinggi benar-benar menyentap emosi. Petang 16 November 2021, seorang kanak-kanak perempuan berusia 4 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 29 sebuah kondominium di ibu kota. Disusuli satu lagi tragedi yang sama pada pagi 17 November melibatkan seorang kanak-kanak lelaki berusia 5 tahun yang terjatuh dari tingkat 16 sebuah kondominium di Batu Caves, Selangor. Kemalangan yang berlaku ini bukanlah kejadian yang pertama seumpamanya berlaku di negara kita. Ini sudah pasti mengundang banyak persepsi negatif terhadap ibu bapa sehingga menyebabkan kematian.
Adakah tragedi seperti ini berpunca dari kecuaian ibu bapa itu sendiri yang kurang memberi perhatian kepada anak-anak? Atau reka bentuk pembinaan yang tinggi dan bertingkat bagi kegunaan kediaman menjadi faktor kejadian seperti ini untuk terus berlaku? Jelaslah ibu bapa yang salah. Sebabnya mereka tak mengawasi anak-anak mereka. Dan budak-budak pun diorang buat je apa yang diorang nak buat. Dan sebab tu haruslah ibu bapa sentiasa mengawasi anak-anak mereka sendiri walaupun even dekat rumah saja. Insiden seperti ini sebenarnya boleh dielakkan sekiranya ibu bapa dan ahli keluarga itu menitik beratkan aspek keselamatan anak-anak ini dengan lebih ketat. Okey, sebolehnya jangan biarkan anak-anak ini bermain di kawasan koridor tanpa pengawasan orang dewasa. Ibu bapa juga boleh menambah besi penghadang di pintu koridor untuk mengelakkan anak ini bermain di kawasan luar. Okey, pada pendapat saya, ibu bapa dan penjaga memang kena pastikan tak ada perabot yang berdekatan dengan tingkap ataupun balkoni. Lepas tu, developer memang kena pastikan ada safety features lah supaya kejadian yang sama ni takkan berulang lagi sebab ia menyelibatkan nyawa. Dalam isu ini kita nak bersama dengan Profesor Dr. Kulantayan Kesimani, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Terima kasih bersama kami di MHI. Ya, Prof. terima kasih kepada TV3 juga untuk memberi peluang dan jemputan. Ya, Baik, pastinya. mungkin sebagai awalnya mungkin dapat Prof ceritakan dulu bagaimana dengan peranan Safe Kids Malaysia dalam usaha untuk menggerakkan aktiviti kemahiran pengalaman tentang isu ini, Prof? Ya, kalau kita lihat Safe Kids Malaysia ini ditubuhkan pada tahun 2011 dan kami berpusat di Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Ya. Tapi dia punya parent body ialah di Safe Kids Worldwide yang berpusat di Washington DC, US. Dan mereka mempunyai rangkaian di 30 buah negara dan semasa mereka buka rangkaian di Malaysia kami adalah yang ke-21. So dari segi program apa yang kita buat ialah kita fokus lebih kepada untuk mengurangkan kecederaan tanpa niat di kalangan kanak-kanak. So kanak-kanak di sini kami klasifikasi ialah baik mereka yang di bawah umur 18 tahun. Dan dari segi klasifikasi kecederaan tanpa niat di sini ialah contohnya ialah katakan lemas dalam air, katakan kebakaran ataupun jatuh dari bangunan ke jatuh di tempat permainan ataupun dipanggil medication safety di mana kita kadang-kadang kanak-kanak silap makan ubat. Okay? So ini katakan tanpa niat. Kalau contoh dengan niat ni ialah katakan penderaan ataupun violence, itu dengan niat kita nak wujudkan kecederaan. So yang kami fokus ialah semua kecederaan tanpa niat melibatkan kanak-kanak. Baik. Prof, tadi Prof dah saksikan juga kan berkenaan dengan laporan tadi dan ramai yang memberikan pandangan bahawa meletakkan kepada ibu bapa, tanggungjawab ibu bapa, penjaga, benda ni kalau betul-betul jaga anak mereka, benda ni tak akan berlaku. Dan dia kata kena letak pagar dan sebagainya. Tapi kalau keadaan pangsa puli seperti ini kan takkan kita nak jadikan rumah kita macam penjara sebegitu kan struktur binaan tu. Jadi pandangan Prof sendiri, adakah adil bila dikatakan orang meletakkan kesalahan kesemuanya kepada ibu bapa? Saya rasa semua orang mempunyai tanggungjawab bersama sebab niat kita sama untuk memastikan anak-anak kita selamat dan semua penghuni dalam rumah tersebut selamat. So atas dasar tersebut saya nampak semua orang ada peranan. Kalau kita fokus kepada pihak penghuni lah, kepada ibu bapa ke apa, of course rumah yang kita tinggal ni kita nak pastikan selamat untuk semua penghuni. So kalau kanak-kanak ni cabaran dia ialah kadang-kadang kanak-kanak tidak tahu risiko dia. Risiko dia ialah apabila mereka bermain dekat dengan balkoni ke apa, dekat dengan tingkap ke apa, dan apabila mereka jatuh, apakah kesan dia, betul mereka kadang-kadang tidak tahu. So sebab itu adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang dewasa untuk mengurangkan risiko tersebut. Kalau boleh sebaik mungkin untuk menidakkan risiko, dan kalau tidak dapat baru kita kurang. Kalau kita lihat dari segi video klip yang dipaparkan tadi, memang kita nampak dari segi pendekatannya ialah kalau kita nak kurangkan risiko sebaik mungkin ialah kita kurangkan access point dia
untuk ke kawasan balkoni di mana ada bahaya. So di sana saya nampak kaedah yang paling baik ialah dari segi pendekatan kejuruteraan di mana kita letak grill. So apabila kita letak grill, so kita dapat pastikan kanak-kanak ini tidak ada peluang untuk dia jatuh. Tanpa niat lah ni, tanpa niat. Ya. Baik, tadi ada Prof sebutkan di mana peranan sekeliling ya, dari segi pemaju perumahan itu sendiri, komuniti dan sebagainya. Mungkin perlu juga dari segi dana tambahan lah kiranya, supaya masyarakat ni dapat sediakan peruntukan untuk aspek keselamatan. Jadi mungkin tak ramai yang sudi invest untuk itu, Prof. Supaya nanti kita memang mahukan, kadang rumah ni okey, rumah ni tak. Ini tak seragam di situ. Macam mana pendapat Prof? Ya. Ya, so saya nampak ada 3 kumpulan yang berkaitan. Yang pertama ialah penghuni rumah, yang kedua ialah dari segi pemaju perumahan, dan yang ketiga saya nampak persatuan penduduk pun boleh, dan juga mungkin yang keempat ialah dari segi PBT. So kalau kita lihat dari segi pemaju perumahan, apabila mereka menyediakan kemudahan tersebut, mereka menyediakan fasiliti tersebut, menjadi tanggungjawab pemaju perumahan juga untuk memastikan fasiliti dan kemudahan yang mereka sediakan itu selamat kepada semua jenis penghuni. Tidak kira dari segi umur penghuni tersebut. So itu dari segi tanggungjawab dari segi pihak yang menyediakan kemudahan. So atas dasar tersebutlah bagi mana-mana bangunan yang tinggi high rise building ni, aspek keselamatan tu perlu dititik beratkan di sini. So kalau nak bagi pastikan dari segi keseragaman, dari segi keindahan bangunan high rise building ni, so kalau nak di pihak pemaju perumahan sendiri mereka dah letak grill, maka kita nampak agak cantik dan kemas. Itu yang pertama saya nampak lah. Yang kedua lah, jika kita tertinggal, katakan pemaju perumahan tidak pasang grill, okey, maka saya nampak persatuan penduduk juga mempunyai tanggungjawab di sini. Sebab mereka boleh menggerakkan juga penduduk-penduduk di kawasan tersebut untuk kita pasang grill bersama. Apabila kita pasang grill bersama, mungkin kos dia jauh kurang, okey, dan juga akan wujud dari segi keseragamannya juga. Okay? Dan juga mungkin mereka juga boleh membantu untuk mengurangkan beban bagi mana-mana penghuni rumah yang mempunyai cabaran dari segi kewangan. Dan apabila persatuan penduduk yang mengambil inisiatif ini, mungkin juga mereka boleh mendapat dana daripada mana-mana sumber sebab mereka bergerak secara berpersatuan berbanding dengan permohonan daripada mana-mana individu. Ya. Yang seterusnya yang saya nampak ialah PBT. PBT di lokasi tersebut, kawasan tersebut juga mempunyai peranan. Okey. So kalau PBT juga boleh memberi penekanan yang lebih tinggi kepada skop keselamatan. Mereka juga dapat menggerakkan semua pemaju perumahan dan juga penghuni ataupun persatuan penduduk di kawasan sana dengan satu niat untuk memastikan keselamatan semua penghuni dalam mana-mana bangunan yang high rise ni sentiasa tercapai. Baik. Prof, mungkin ada satu sudut pandang yang mungkin ramai tak terfikir. Bila kita ni ada anak kecil kan, kadang-kadang kita kena fikir bahawa susun atur dalam rumah tu sendiri sesuai ke tidak. Kadang-kadang kita fikir macam, sini cantik dan sebagainya. Pada pandangan Prof sendirilah, bila ada anak kecil ni, sebenarnya apa yang kita perlu ada dan sediakan susun atur yang sesuai dengan umur ataupun usia anak-anak kita? Ya, okey. Satu soalan yang cukup baik, Puan. So, kita perlu lihat kanak-kanak ini sebagai kanak-kanak. Justru itu kanak-kanak ini mempunyai pelbagai limitasi dan tidak semesti kalau kita dah ajar, kita dah tegur, kita dah bagi tahu kanak-kanak ini akan sentiasa mematuhi sebab kadang-kadang mereka akan cepat lupa. Ini disebabkan limitasi mereka. Itu kita kena terima hakikat dia. Satu. Yang kedua ialah kita perlu lihat mereka sebagai kanak-kanak dan bukan sebagai seorang dewasa yang saiz dia kecil. So kalau kita dapat lihat dari segi konsep tu clear. Yang kedua, kita balik kepada persoalan spesifik yang Puan tanya tadi dari segi peralatan. Mana-mana peralatan yang keras di rumah, okey, katakanlah perabot di rumah ke ataupun TV ke apa-apa, janji dia benda keras, semua ini akan memberi risiko kepada kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia tak semesti dia akan berjalan perlahan dalam rumah, dia akan juga berlari. So apabila mereka berlari, mereka berlanggar sama ada dengan perabot di rumah ataupun katil ke, dengan apa saja bahan keras, maka akan wujud kecederaan. Itu satu. Dan juga jika permukaan rumah juga licin sebab kita sentiasa katakanlah kita sentiasa cuci, kita mop ke apa, okey, tapi kalau permukaan tu licin itu juga akan mewujudkan risiko kepada kanak-kanak sebab kanak-kanak ni dia akan bergerak dengan kelajuan yang lebih
berbanding dengan orang dewasa. Dan so inilah cabaran-cabaran dia. Dan juga pasu-pasu bunga yang kita letak untuk decoration ini juga boleh mengundang dari segi kecederaan pada kanak-kanak apabila mereka terus berjalan ataupun lari dan langkah. Itu dia. Dan balik kepada insiden yang jatuh daripada bangunan tinggi ni, bahan-bahan ini juga akan facilitate kepada kemungkinan kanak-kanak ni jatuh daripada bangunan tinggi. Sebab kemungkinan dia akan guna pasu bunga tersebut untuk naik. Panjat kan? Panjat. Ataupun dia guna perabot untuk panjat. Ataupun dia guna kotak ke, dia guna permainan dia ke, alat permainan dia ke. So semua bahan-bahan ini akan memberikan dia satu aras ketinggian yang lebih, dan ini juga boleh menyebabkan betul. Kadang-kadang mungkin akses tadi Prof sebutkan access point itu yang mudah untuk dibuka pintu di situ. Kemudian misalnya kalau ada kucing ke kan, tiba kucing keluar, anak-anak ni nak pergi menyelamatkan. Dia pun tak ada ya. Imajinasi budak ni kan berbeza. Sekali mungkin dapat Prof juga rumuskan. Mungkin ibu bapa terpaksa upgrade lagi pengetahuan mereka. Pada masa yang sama juga perlu lebih, sebab tadi lebih isu yang tadi dimaklumkan bahawa ibu bapa kadang telah pun diberitahu. Betul. Tapi tak ada perubahan ya. Mungkin di situlah tempat untuk sidai pakaian, untuk keringkan apa semua. Jadi memang ibu bapa kadang terpaksa kekangkan kan. Orang pasal puri kan kecil kan Prof kan. Macam mana Prof dalam konteks ibu bapa dalam isu ini? Ya, yang kita nak kongsi di sini adalah kita perlu tahu semua orang, sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa, kita ada had toleransi untuk kita tahan kecederaan. Okay? So had toleransi dia untuk orang dewasa maksimum perpindahan tenaga sehingga 30 km per jam saja kita mampu terima. Melebihi 30 km per jam akan berlaku kecederaan pada badan kita. Okay? Dan jika perpindahannya jauh lebih tinggi, kemungkinan akan menjadi kemalangan maut. Dan saya nak kaitkan dengan jatuh dari bangunan ni. Kalau mereka jatuh daripada, katakanlah tuan, daripada tingkat 10. Kalau mana kanak-kanak jatuh daripada tingkat 10 ke apa, impak dia sama dengan perpindahan tenaga sebanyak 90 km per jam. Ini membawa masuk 3 kali ganda lebih tinggi daripada had toleransi badan dia. Okay? So kalau jatuh daripada tingkat 6 lebih kurang 70 km per jam dan tingkat 3 lebih kurang 50 km per jam. So kalau 50 km per jam pun sudah cukup untuk menyebabkan insiden maut. So kita tidak bercakap lagi tingkat 29 ke apa seperti dalam video klip. Tingkat 3 pun sudah cukup untuk mewujudkan insiden maut di kalangan kanak-kanak. So bagi orang dewasa pun sama juga. Kalau jatuh daripada katakan tingkat 7 ke apa, dia 60 km per jam. Itu pun boleh menyebabkan insiden maut. So atas dasar tersebutlah kita perlu pastikan that insiden ini tidak berlaku. Dan semua access point tersebut perlulah ditutup supaya lebih selamat. Ada di setengah di luar negara ke apa, disebabkan kadang-kadang kalau cuaca dia panas ke apa, kita nak buka tingkap, buka tingkap, tapi kalau ada grill tak apa. Tapi kalau tidak ada grill, mungkin kita secara kejuruteraan kita boleh buat maksimum pembukaan tingkap sehingga lebih kurang 12 cm. So kalau 12 cm saja kita boleh buka, bermaksud tidak ada ruang untuk kanak-kanak untuk keluar ataupun melepasi ruang kosong tersebut. Dan satu lagi cabaran yang saya nampak di kawasan dapur, disebabkan temperature dia agak panas, disebabkan kita masak ke apa, kemungkinan tingkap di kawasan dapur tu kita tidak ada grill. So bila tidak ada grill juga akan menyebabkan kemungkinan kanak-kanak ni dia boleh naik atas dapur, kemudian daripada dapur dia nampak tingkap tu buka, dia pun boleh keluar. So itu juga pernah berlaku, ada juga kes yang pernah berlaku. So sebaik mungkin kalau bangunan tinggi, access point untuk keluar perlulah ditutup supaya semua penghuni selamat. Ini bukan saja tanggungjawab ibu bapa, tetapi sebenarnya banyak pihak Prof yang perlu berikan perhatian berkenaan dengan isu ini. Anda boleh dengar kembali nanti di Facebook dan YouTube TV3 untuk kembali dapatkan ilmu tentang isu ini yang penting. Penjelasan yang ilmiah oleh Profesor Dr. Kulantayan K.C. Maning, Pengarah Eksekutif Safe Kids Malaysia, Jabatan Kesihatan Komuniti, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM. Terima kasih untuk Prof. Ya, terima kasih. Okey, itu dia. Kita berehat seketika. Nanti kita nak bincangkan juga berkenaan apa yang berlaku di media sosial. Juga kita nak kongsi berkenaan dengan nak ajar hampa semua macam nak tukar tombol pintu. Tapi kali ini gunakan kayu yang mungkin lebih kreatif dan cantik. Sebab sedih hanya di MHI Malaysia hari ini.
Baik, kembali semula kita di Malaysia, hidupkan bagi anda di Malaysia hari ini. Ya, jika ingin nak kongsikan di meja medsos ini berkenaan dengan PAS Keluarga Malaysia yang telah dilancarkan untuk menggalakkan kita semua ni menggunakan pengangkutan awam. Ini dia, 4 orang dalam satu kumpulan boleh menikmati perjalanan tanpa had. Jadi ini antara PAS yang telah diberikan. Jadi kita lah kenalah sebab apa adalah sebabnya kita digalakkan untuk pengangkutan awam kan. Tahu, cumanya kita kena pastikan kalau naik pengangkutan awam tu dari segi inilah jarak. Itulah dia cabarannya. Kadang waktu puncak tu memang cabar, nak tunggu giliran lagi kan. Waktu pagi dan juga waktu petang balik kerja memang mencabar sekali. Okey. Baik. Dan SPM, ada anak SPM tak ada? Belum lagi bang. Okey. Kementerian Pendidikan KPM akan mengeluarkan jadual baru SPM dalam masa yang terdekat. Dan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razzie Jidin berkata, beliau sudah melakukan perbincangan dengan Lembaga Peperiksaan Malaysia serta pengurusan tertinggi KPM berhubung isu jadual peperiksaan SPM yang mengundang reaksi daripada pelbagai pihak. Ya. Dan insyaAllah akan dikeluarkan satu jadual baru berikutan dengan yalah, kita tengok tular di laman sosial, trending juga isu-isu ini supaya katanya abad padat, terutama subjek yang sukar. Ini akan dipertimbangkan semula untuk adik-adik yang bakal tempuinya pada masa nanti. Adik saya ambil SPM tu. Anak tak ada, adik Oh, ada. okey. Tiba. Okey, kita nak kongsi sikit perkara informasi dan juga kemahiran lah kepada kita semua. Kalau ini kita tengok mungkin ada juga, selalu kita tengok kalau lelaki mesti pandai tukar, mesti pandai. Ada juga perempuan yang pandai tukar tombol ni. Cupanya ini sedikit kepada kalian ilmu untuk menukar tombol pintu kayu. Oh, okey. Jadi macam mana nak buat dia? Kadang macam pakcik selesa kayu ke yang besi? Ada pakcik kau sini. Oh, dia suka yang platinum. Oh, platinum. Oh, okay. Baik, kita saksikan. Untuk projek kali ini, kita akan memasang tombol pintu jenis kekunci silinder. Antara bahan utama di dalam bungkusan ini sudah tentu set tombol pintu jenis silinder yang besar ini. Strike box dan strike plate ini didatangkan sekali dengan skru, selap pengunci, kunci dan anak-anaknya. Dan yang paling penting, kertas panduan dan cara-cara pemasangan. Jadi kita cuma perlu mengambil ukuran tengah dari lubang ini dan tandakan pada pintu. Kemudian dengan menggunakan pembaris sesiku L, dari penanda tadi, buat garisan seperti ini. Ketukkan pada penanda tadi menggunakan paku agar mata drill terletak pada penanda semasa ingin memulakan proses menebuk nanti. Sediakan kit pemasangan kunci kita. Dan pasangkan pada drill, kita boleh teruskan proses menebuk lubang. Siap bahagian lubang silinder. Seterusnya, tebuk lubang untuk membuat selap pengunci. Bahagikan 35mm kepada 2 bahagian untuk mencari titik tengah. Ketuk menggunakan paku di tengahnya bagi memudahkan proses menebuk. Tebuk penyelak kunci dengan menggunakan drill. Pasang penyelak kunci. Ketuk pula pada bahagian atas dan bawah penyelak kunci dengan menggunakan paku untuk memudahkan proses mengikat skru. Langkah seterusnya, pemasangan silinder pengunci. Pastikan permukaan yang ditunjuk ini bertemu dengan penyelak kunci. Kemudian, ketatkan skru. Akhir sekali, selesai memasang silinder pengunci, tolak tombol sehingga berbunyi klik. Kemudian pasang door strike. Dan ikat skru sehingga kuat. Siap!
Okey, kembali semula dalam Mehmet Syai di penghujungnya bersama dengan artis yang tak barulah sangat ya dan memang makin dewasa itu Aman Aziz. Assalamualaikum. Lama kami menunggu. Itulah. Tunggu lama kan? Tunggu lama. Okay. Terus. Aman single terbaru ya? Ya, saya. Tajuknya? Tajuk dia Tunggu Lama. Tunggu lama. Tunggu lama, ya. Apa yang Aman tunggu sebenarnya? Aman macam sebelum ni mengisahkan lagu ni dia macam kita kan hampir 2 tahun kita duduk di rumah. So macam bila ya kita boleh keluar. So dalam lagu ni ada kena-mengena dengan percintaan juga. Percintaan juga. Ya, macam kita nak tunggu juga seseorang tu macam kepada yang belum kahwin tu macam lama betul kan jodoh dia macam tu. Lama betul jodoh dia. Sekarang tunggu dia. bercinta dengan siapa? Sekarang saya single. Ya? Diri sendiri? Diri sendiri, yes. Oh, okey. Kena cinta diri kita dulu. Baik, macam mana dalam tempoh 2 tahun ni mencabar mungkin Aman diuji dengan kehilangan insan tersayang semuanya? Macam last year ayah Aman baru meninggal pada bulan 8 itu. So macam kita tak expect benda tu. So Aman macam terkejut. Nasib baik masa tu dah ada kelonggaran kita boleh rentas negeri. So semua benda dipermudahkan. Alhamdulillah. Sekarang ni alhamdulillah. Berkenaan dengan lagu Tunggu Lama. Kalau kita dengar sikit-sikit ni kan lain sikit dulu kan balada kan. Pop dia. Okey. Kali ni memilih yang apa nak memudahkan diri ke macam mana? Ataupun nak tarik generasi yang muda meminati Aman? Aman nak cuba benda baru, something fresh. Sebab Aman selalunya orang tahu macam lagu ballad, lagu sedih. So Aman nak macam, why not Aman try cabar diri Aman untuk nyanyi lagu pop. Which is Aman belum pernah buat lagi. Sulit tak nyanyi lagu ni? Sulit tak? Sulit. Dia bagi sulit juga tajuk lagu. Sekejap Tapi thank you juga kepada Abang Ferry Raya sebab Abang Ferry Raya buat lirik untuk Aman punya lagu sebelum ni sulit. Yes. Ada. So kan lirik dia kan pretty sangat kan. So sebab Aman ni suara dia lain sikit. Apa yang lain? Penerbit ada seorang lagi tamu. Apa kelainan suara Aman? Aman dah kena nyanyi. Okey. Jadi kali ni Aman lebih Aman ni macam mana malu juga kan? Apakah muzik ni untuk mencabar diri Aman supaya nampak lebih terbuka, lebih nampak enjoy dalam lagu macam mana? Ya, Aman teringin nak cabar diri Aman untuk lebih confident untuk bawa lagu pop, and then Aman teringinlah untuk menarik generasi baru. Sebab Aman pun dah lagi 2 tahun dah 30, so macam nak generasi yang baru lah. Apa dek? Akak ni dah berapa kan? Akak. Bukan Tunggu Lama lagu ni siapa yang ilhamkan kan dari segi liriknya? Okey, ni lagu ni adalah lagu pertama yang Aman buat lirik dan kompos bersama tim. Ngurus bersama kan? Ya, bersama dengan pengurus dan juga Amsha. So kami buat kerja teamwork. Susah tak ketika sesi rakaman di studio? Agak susah disebabkan proses PKP tu kan 2 tahun. So macam bila kita boleh rentas negeri, kita balik KL sekejap. Sebab sebelum ni Aman banyak ke Melaka. So Aman seorang, so Aman kena teman dia buat masa. Boleh tengok zaman sulit ni Pak Cik bagi buat lirik yang menderita untuk Aman ya. Pak Cik mana? Aman tak kena ikat. Ni Pak Cik. Okey, disebabkan Pak Cik ada di sini dan juga penyanyi ada di sini. Kita nak dengar sikitlah, bagi teaser sikitlah lagu sulit ni. Okey, bagi kita mengimbas kenangan lagi. Okey, imbau. Selagi jantungku terus bergetar, selagi nyawaku masih bersama. Itu Pakcik, dia. sebenarnya Pakcik ambil kisah siapa Pakcik? Pakcik. Kisah Pakcik. Wow, lagu sulit tu. Okey, maknanya lagu sulit 2017 Ya, 2017. Betul kan? Maknanya 4 tahun lama juga anak tu. Lepas sulit ada satu lagu lagi. Ada lagi satu lagi, Bukan Lagi. Bukan Lagi. Terdetik Rindu dan Bukan Lagi. Tapi tidak seboom sulit tu. Ya, rezeki sulit tu dia lain macam sikit. Macam sebab rezeki Abang Ferry Raya kita share. Lepas ni maybe harapnya Tunggu Lama ni, bila dah Tunggu Lama ni, kita nak kasih boom jugalah. Ya, insyaAllah. Kan? Itu dia. Semoga sukses Aman. Semoga berjaya membuka paradigma baru dalam muzik anda, insyaAllah. Ya. Juga membuka hati di luar sana untuk dengar lagu Tunggu Lama ni. Okey, kita nak berikan Aman. Ni lantai bangun bersedia, tau. Aman? Wah. Untuk esok jangan lupa, Aisyah kita nak bawakan berkenaan dengan ini, vaksin penggalak kan? Ya, untuk membantu mereka lah. Sebab kita lihat ada yang dapat dah notifikasi untuk mendapatkannya. Ada yang belum. Tapi untuk keutamaan untuk yang berusia yang mungkin ada komorbiditi, yang 40 tahun ke atas. Ke atas. Jadi mungkin tak tahu ke mana nak daftar dan sebagainya. Esok kita bawakan sedikit informasi berkenaan itu. Okay. Baik, jaga diri. Tunggu lama Aman Aziz, silakan.
lama-lama. Siapa mau tuh lama-lama. Tidak ku berpatah arah, walau 1001 dirundung halangan. Rasa sudah separuh jalan, apalagi separuh. Tetap kena ku laksanakan rancanganmu untuk mendapatkan itu. Harapanku agar kau mendengarku. Apa yang aku lakukan untuk diriku hanya untuk kepuasan. Ku beritahu memang aku rindu, sabar menunggu itu yang selalu. Siapa mau tuh lama-lama. Siapa mau tuh lama-lama. Tak tahan aku menanti, bila tersingkap padanya jalan. Jika ku tunggu masa tetap lari, meninggalmu di situ. Tetapkan ku laksanakan rancanganmu untuk mendapatkan itu. Harapanku agar kau mendengarku. Apa yang aku lakukan untuk diriku hanya untuk kepuasan. Ku beritahu memang aku rindu, sabar menunggu itu yang selalu. Siapa mau tuh lama-lama. Siapa mau tuh lama-lama. Berapa lama lagi aku nak menunggu? Siapa boleh tahan bersama? Tak pernah jumpa, takkan pernah jumpa. Carilah di mana laki macam aku. Memang aku rindu, sabar menunggu itu yang selalu. Siapa mau? Siapa mau?